pegawai di tingkat negeri dan daerah, terusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana dengan izin dan pertolongannya kita dapat berkumpul dalam bilik mesyuarat ini dalam majlis ceramah mingguan bagi jemaah. Tanpa memperlengah masa, saya mempersilakan Ustaz Tuan Haji Surul untuk menyampaikan ceramahnya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Yang berusaha saudara pengurusi majlis, yang bahagia pegawai-pegawai kanan, seterusnya saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan, para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala, izin Allah, pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama dalam membicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita beragama. Apa sahaja perkara yang kita nak buat memerlukan ilmu. Rasulullah SAW mengatakan bahawa siapa nakkan dunia, naklah ada ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Innamal ilmu bit ta'allum wa innama ana qasim wallahu yu'ti, atau kama qala sadaqa Rasulullah. Dan banyak perkara yang disebut dalam hadis-hadis tentang ilmu. Tapi dalam itu ada juga hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, dan ada hadis yang maudhu'. Contohnya kalau hadis maudhu' tu selalu kita dengar orang kata hadis talabul ilmi utrubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri China. Itu hadis maudhu', hadis rekaan, bukan hadis sebenar. Itu pembohongan terhadap Rasulullah. Rasulullah SAW tak cakap macam tu. Itu kira dosa tu kalau kita jadikan kata Rasulullah kata. Bila Rasulullah cakap? Nabi tak cakap tuntut ilmu walau ke negeri China. Kalau Nabi cakap tuntut ilmu negeri China, mengapa dia tak sebutlah tuntut ilmu sampai ke Jepun? Kenapa tak ada tuntut ilmu walau sampai ke India, sampai ke Rom? Yang terdekat masa itu ahli falsafah yang ramai ialah Rom, Greek, kan? Itu tunjukkan tak betul. Itu hadis yang direka-reka, yang dibuat, ya. Pertama yang menyampaikan itu orang Cina. Memang kata tuntut ilmu walaupun kat Cina. Ya. Tapi kalau tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat, itu hadis sahih. Ya, utrubul ilma minal mahdi ila lahdi. Itu hadis sahih. Bertiga, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim, orang Islam. Kemudian ada pula yang tambah lagi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tambah wa muslimah tu dia dah jadi maudhu', dah jadi hadis rekaan. Dia tak ada muslim saja, tak ada muslimah. Ya. Wallahu alam. Kenapa? Kerana khitab untuk amalan dunia ini ialah untuk orang lelaki, dan perempuan dikira lelaki juga. Kerana asal kejadian manusia ialah lelaki daripada Nabi Adam alaihi salam. Jadi sebab tu hadis Nabi, ya, fadilatun ala kulli muslim. Tidak ada muslimah tu, tak ada. Muslimah tu saja tambah ke orang. Kalau tambah tu dia berdosa. Dosa dia kerana mengada-ngadakan percakapan yang bukan dicakap oleh Nabi. Nabi kata
man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustai aku dengan sengaja, maka dia menempah tempatnya di neraka. Kerana apa yang Nabi cakap itu adalah hukum, dan hukum itu tak boleh diada-adakan. Hukum itu adalah tetap. Ya, hukum Islam tetap. Ya, kita yang tak tetap. Jadi kita kena ubah suai diri kita untuk mengikut hukum-hukum Islam. Ya, kita jadi Islam gitu. Berbeza dengan orang-orang kafir. Mereka ubah suai agama mereka supaya mereka senang nak ikut. Itu agama kafir, agama Kristian, agama Yahudi. Saya tengok dalam satu artikel dalam filem yang apa nama seorang pengikut Kristian, dia jumpa dengan padri. Dia kata, saya tak percaya Tuhan. Dia cakap dengan padri, saya tak percaya Tuhan. Padri kata, aku pun tak percaya juga, kata padri. Sebab tak ada, kan? Tuhan tu ada ke? Tuhan tak ada. Aku tak percaya. Habis tu, kau buat percaya je. Dia suruh buat percaya, pura-pura percaya. Itu cara, walaupun filem, kan? Filem, tapi tu gambaran masyarakat dia macam tu. Ya. Allah Alam. Jadi mereka sebenarnya, agama mereka pura-pura saja, ada-adakan saja. Dia ada-adakan, dia buat program, dia buat acara, buat sebagainya. Sebab itulah ada Santa Claus. Mana ada wujud Santa Claus? Kan? Memang langsung tak munasabah. Naik kereta rusa pula tu. Kan? Naik kereta rusa terbang. Langsung. Itu sangat tak munasabah. Tapi diada-adakan. Ya, diada-adakan. Tapi kita dalam Islam tak begitu. Kita tidak mengada-ngadakan. Sebab itu kita tak boleh mengada-ngadakan sesuatu hukum, dan tak boleh pula menafikan hukum-hukum yang sedia ada dalam Islam. Allah Alam. Jadi semua berkenaan pada ilmu. Kita wajib belajar. Ya, kita ada masa, ada ruang untuk belajar agama, hendaklah belajar. Kerana agama ini tak boleh dapat begitu saja. Tak boleh dapat dengan pergaulan. Kita bergaul dalam masyarakat itu apa namanya, budaya ataupun persekitaran. Ya, persekitaran, environment. Dia bukan, agama itu bukan environment. Agama itu ialah amalan. Ya, amalan dan pengetahuan. Jadi kita wajib dapatkan pengetahuan agama tu. Jadi sekarang ni nak dapat pelajar agama di banyak tempat. Kalau dulu susah kena pergi pondok ngaji. Sekarang ni dekat rumah kita ada surau, ada masjid, ada orang mengajar agama, ada kuliah. Ada surau yang berterusan kuliah dia. Setiap hari ada kuliah. Kalah pula masjid. Kan saya tengok surau Coral Heights, Coral Heights. Coral Heights, di sana dia punya kuliah dia berterusan. Sentiasa ada. Orang dia tak berterusan. Kuliah dia berterusan. Ya, itu ya, sambutan tu kurang. Tak ramai orang. Mana pergi orang-orang ramai itu? Sedangkan semua tu orang Islam. Dan semua tu nak beramal jadi Islam. Dan semua tu nak masuk syurga. Semuanya nak dapat keredaan Allah. Tetapi mengapa kita tak cari? Sebab satu sifat orang yang beriman ialah mencari keredaan Allah. Keredaan Allah tu kita tak boleh nak tunggulah Tuhan redha, tunggu datang. Kan? Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia menghalau keluar orang-orang ahli saffah yang duduk di masjid. Ya, Sayyidina Umar halau. Zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar ada 400 orang ahli saffah. Bila sampai pada zaman Sayyidina Umar, bertambah-tambah jadi 700. Maka Sayyidina Umar pun kata, kamu hendaklah keluar daripada masjid ini. Jangan kamu duduk di masjid, kamu berdoa, ya Allah, berikanlah kurniaanmu, berilah kami rezeki, sedangkan kamu tak buat apa-apa. Sayyidina Umar kata, hujan, Allah Ta'ala tidak turunkan hujan
emas dan hujan perak dari langit. Allah Ta'ala turunkan hujan air dari langit. Jadi dengan sebab itu perlu berusaha. Jadi Sayyidina Umar kata, keluar, jangan duduk masjid. Jangan duduk masjid dan dah bekerja, baru masuk masjid balik. Kita pula bekerja terus, tak masuk-masuk masjid. Anda kita kan, ada orang tak jumpa pintu masjid. Kalau jumpa seminggu sekali tu pun kira nasib baik hari Jumaat. Kan? Hari Jumaat jumpalah pintu masjid pun sekejap je. Kita sepatutnya mesrakan diri kita dengan masjid. Kan? Dengan masjid, dengan surau. Kalau perempuan, surau je lah, tak payah lagi masjid dia jauh. Pergi surau yang berdekatan dengan rumah untuk belajar. Orang perempuan kalau untuk semayang, boleh lebih baik buat di rumah. Walaupun semayang tarawih. Kan? Kalau perempuan lah. Dia semayang tempat ibadat yang afdal bagi perempuan ialah di rumah. Bukan di masjid. Lelaki pula afdal ibadatnya di masjid. Itu pun ibadat fardu. Kalau ibadat sunat di rumah. Itulah Rasulullah kata, jangan kamu jadikan rumah kamu itu kubur. La taj'alu buyutakum qabran. Jangan jadikan rumah kamu kubur. Kubur katanya tempat tidur. Tak ada orang dalam kubur semayang. Jadi apa semayang yang nak buat bagi lelaki ialah semayang sunat. Ya, semayang sunat, baca Quran, berzikir buat di rumah. Manakala orang perempuan, semua ibadat dia buat di rumah. Ni ada perempuan buat kumpulan semayang duha. Kumpulan perempuan semayang sunat duha. Apa hal nak buat semayang sunat duha? Orang lelaki pun tak buat kumpulan semayang sunat duha. Ada lah perempuan buat kumpulan duha nama dia. Itu salah taja tu. Ya, penajaan yang tak betul. Sepatutnya perempuan duduk di rumah. Kalau tak ada apa kerja, duduk rumah, buat kerja di rumah dan semayang, berzikir, baca Quran di rumah. Bukan pergi keluar berkumpulan. Ada kumpulan perempuan, kumpulan Yasin. Kumpulan Yasin, kalau ada orang sakit dia pergi baca Yasin. Kumpulan tu baca Yasin dan kumpulan tu baca doa. Orang lelaki yang ada tu aminkan saja. Ataupun orang lelaki yang ada tu berbual je. Ya. Ini kita tidak menepati dengan Islam tu. Islam tak nakkan macam tu. Ya. Islam ni memelihara. Itu bukan memelihara nama dia. Itu membiarkan. Kan? Macam kita biarkan seluncai terjun dengan labu-labunya. Tak boleh. Kena jaga seluncai tu. Jadi betul tak? Dari segi kita dan kehidupan orang Islam kena pelihara. Jadi yang kita nak pelihara antaranya ialah agama. Pelihara agama mestilah dengan ilmu dan amal. Kalau tak ada ilmu, kan, macam mana nak beramal? Banyak orang semayang tiru-tiru, ikut-ikut. Kalau kita tengok semayang di masjid, kan, macam-macam gaya orang semayang. Kan, macam-macam gaya. Ada yang pula yang baru dapat, tak lebay mana dia dapat agaknya, dia semayang berjamaah, kemudian masa yang rakaat yang akhir tu, sebelum salam tu duduk tahiyat, dia sujud tu lama sampai imam nak salam baru dia bangkit. Tu ilmu mana dia dapat tu? Kerana dia dengar hadis yang mengatakan paling hampir seorang hamba itu dengan Allah ialah ketika sujud, maka banyakkanlah doa di dalamnya. Dia nak memahamkan banyakkan doa tu dibuatnya sujud semayang. Sujud ni bukan semayang saja. Ada sujud semayang, ada sujud bacaan Quran, sujud tilawah, sujud sejadah, ada sujud syukur, ada sujud hajat. Berbeza sujud tu. Sujud semayang, sujud sajalah. Dah sujud, selesai baca tasbih dalam sujud, bangun. Bangun, duduk tahiyat dan salam. Lepas salam, barulah sujud untuk hajat. Ini tidak. Kadang sembahyang Jumaat lama dia sujud. Kita yang sebelah ni tengok, apa namanya, apa tak bangkit-bangkit orang ni, kita tu baca tahiyat dekat nak habis dah.
dia tak bangkit lagi pada sujud, berarti dia mufaraqah. Kalau mufaraqah, sembahyang Jumaat,